Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Ustazah guna cara yang baru sikit. Jadi Ustazah harap kamu okeylah follow cara Ustazah ni. Ustazah guna record. Um, jadi tajuk kita hari ni kita akan sambung bab Al-Ahkam wad Dilalat bagi surah Al-Baqarah ayat 104. Ayat 104. Kalau kamu masih ingat lagi, surah Al-Baqarah ayat 104 ni, sebelum ni kita belajar sampai ke bahagian bahagian apa tu? Makna kalimat, betul tak? Tafsir dah selesai. Tafsir dah selesai. Jadi hari ni kita masuk kepada Al-Ahkam wad Dilalat. Okey, jadi Al-Ahkam wad Dilalat ada 5 poin sahaja. Poin yang pertama adalah berkenaan dengan ini yang pertama. Hurmatu qawli ra'ina. Hurmatu qawli ra'ina. Hurmatu pengharaman perkataan ra'ina. Pengharaman perkataan ra'ina. Okay, jadi Allah haramkan perkataan ra'ina ni. Bila Allah haramkan? Ba'da an harrafal yahud. Harrafa. Apa maksud harrafa? Selepas Allah, selepas orang-orang Yahudi, harrafal yahud. Selepas orang-orang Yahudi menyelewengkan maknanya. Nya ni balik kepada siapa? Nya ni balik kepada ra'ina lah. Balik kepada ra'ina. Okey, jadi dia haramkan perkataan ra'ina selepas orang-orang Yahudi menukar makna ra'ina. Okey, jadi dia ada kesan semua ni tau. Bila orang Yahudi tukar kepada perkataan ra'ina ni, faman yaqulu, faman ni man. Faman yaqulu ra'ina yakunu lahu athiman. Okay, jadi kesan daripada orang Yahudi menukar perkataan ra'ina menjadi satu makna yang tak elok. Jadi man yaqulu, sesiapa yang mengatakan ra'ina selepas pengharaman tu berlaku. Pengharaman tu berlaku bila? Bila ayat surah Al-Baqarah ni 104 ni diturunkan. Bila ayat ni diturunkan, maka berdosalah sesiapa sahaja yang menggunakan perkataan ra'ina yang asalnya boleh digunakan. Ingat lagi kan sebelum ni Ustazah cerita ra'ina ni sebelum ni dia bermaksud baik. Bermaksud beradab. Cara meminta kepada Rasulullah dengan cara yang beradab. Tapi lepas nuzul ayat, lepas turunnya ayat yang kita bincang sebelum ni, dia menjadi haram siapa yang menyebut ra'ina. Okey, nombor 2 pula. Kita tengok Nombor 2. Ni nombor 1 selesai. Nombor 1 selesai. Nombor 2 pula. Apa lagi hukum hakam yang berkaitan dengan ayat ke-104 surah Baqarah ni? At-tawjih ila qawli unzurna. Apa maksud at-tawjih? Okey, at-tawjih ni maksudnya menunjukkan, galakkan. Tawjih menggalakkan ataupun suruhan Allah ila qawli unzurna. Wa al-amru lil ibahah. Al-amru ni wal amru lil ibahah. Okey, maksudnya arahan Allah untuk menggantikan perkataan ra'ina kepada unzurna, dan arahan tu hukum dia ibahah. Dia menjadi sunat lah. Dia menjadi sunat. Okey, seterusnya kita tengok yang penjelasan kepada nombor 2 ni. Dia terlindung sikit. Saya pindahkan macam mana ni. Okey. Kalau kamu tengok kat sini. Okey, sekejap. Okey. Tengok bawah tu. Al-latifu huna. Al-latifu huna. Ba'da an haramallahu qawlan. Selepas Allah mengharamkan satu perkataan. Zukira lahum al-badil al-mubah. Selepas Allah haramkan satu-satu perkataan, zukira lahum. Allah memberikan kepada mereka, kepada orang-orang Muslim ni, al-badil al-mubah. Satu ganti yang lebih baik. Wa hadha min rahmatillahi bil muslimin. Jadi, bila Allah larang satu benda, Allah akan ganti dengan benda yang baik. Sebagai contoh mudah lah. Kalau contohnya, ada seorang lelaki. Okay, Zulki kat sini Ada seorang lelaki dia nak kahwin. Ataupun dia nak menyalurkan nafsu dia. Allah bagi berzina tak?
Zina boleh tak? Zina. Tak boleh zina. Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan apa zina ni? Bila Allah tak bagi berzina, Allah ganti dengan apa? Nikah. Jadi Allah ni inilah latif. Keindahan. Latif ni maksudnya keindahan. Bila Allah larang sesuatu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Okay, tu point yang kedua. Okay, seterusnya. Kita pergi yang tu kedua. Kita pergi yang ketiga. Okay, point yang ketiga ni. Okay, kamu tengok apakah lagi hukum hakam yang berkaitan dengan ayat surah Al-Baqarah, ayat ke-104 ni, berkenaan dengan, okay, saya tukar colour lain sikit lah supaya kamu menarik. Berkenaan dengan tahriful Yahud al-kalam at-tayyib. Okay, asalnya, ra'ina dia adalah al-kalam at-tayyib. Betul tak? Tapi, tahrif ni maksud apa dia? Tahrif ni maksudnya menyelewengkan. Ni Ustazah selalu pesan. Kalau kamu tak tahu maksud, Ustazah mengajak ni kamu salin. Salin balik. Tahriful Yahud al-kalam at-tayyib ila al-kalam al-khabith. Khabith buruk lah. Orang Yahudi, dia menukar satu kata-kata yang baik menjadi kata-kata yang buruk. Dan benda ni adalah syakhsiyatul Yahud. Ni ingat ni. Ni peringatan untuk kita ni. Peringatan. Menukar satu kata-kata yang baik kepada kata-kata yang buruk adalah kepribadian orang Yahudi. Sifat orang Yahudi ni memang macam ni. Jadi apa dalil dia? Ada dalam surah An-Nisa ayat ke-46. Kamu boleh cek Quran. Okey. Seterusnya, kita pergi ke nombor 4. So, settle lah nombor 3. Kita pergi ke nombor yang keempat. Nombor 4. Apa lagi hukum hakam dan dilalah? Dilalah ni pelajaran. Pendalilan yang kita boleh belajar daripada ayat ni adalah wujubul adab fil khitab. Jadi wajib hukum kita beradab, bukan hukum dia bolehlah nak beradab boleh, tak mau beradab pun boleh. Tak boleh. Salah macam tu. Yang betul adalah wajib beradab. Maksudnya kalau kita beradab, kita dapat pahala. Wajib beradab fil khitab. Dalam berbicara. Al-khitab maksudnya berbicara. Adab dalam bercakap. Jadi, kat sini menunjukkan bahawa kanal muslimuna yata'addabuna. Kalau kamu tengok kat sini, tulisan Ustazah ni sikit. Yata'addabuna. Kat sini. Yata'addabuna. Kanal muslimuna yata'addabuna ma'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ni bila bercakap dengan Nabi, mereka akan bercakap dalam keadaan yata'addabun. Dia pun tak akan bercakap dengan korang ajak. Mereka akan guna perkataan yang paling baik, yang paling sopan. Jadi keadaan waktu tu, sahabat mereka guna perkataan yang paling baik, iaitu adalah perkataan ra'ina. So, ra'ina ni asalnya adalah perkataan yang sangat baik. Tapi, dia terus tak boleh guna. Sebab apa? Sebab orang Yahudi. Orang Yahudi ambil perkataan ni, orang Yahudi jadikan perkataan ni menjadi perkataan yang sangat buruk. Jadi, disebabkan itulah orang Islam dah tak guna dah perkataan ra'ina dan Allah ganti kepada unzurna. Okey, selesai. Kita pergi ke nombor 5. Nombor 5 ni yang terakhir. Okey, jadi untuk yang kelima, kamu boleh tengok kat situ ahamiyatu dhabtil mustalahat. Jadi hukum hakam yang kita dapat faham daripada ayat ke-104 surah Baqarah ni adalah kepentingan menggunakan, tak cantik hitam. Saya tukar warna merah balik. Kepentingan dhabtil mustalahat. Kepentingan penggunaan satu-satu perkataan. Dhabti ni menggunakan, menyesuaikan. Ni tulis. Ahamiyah, kepentingan menyesuaikan satu-satu perkataan. Okey. Istilah yang kita gunalah. Okay, kita tengok poin yang pertama. Poin yang pertama, kanat al-kalimatu allati asluha tayyibah haramun law hawwaluha ila sabbin wa syatmin.
Perkataan yang baik, ni asal perkataan yang baik, yang asal je al-kalimah, perkataan yang asal dia baik, dia boleh jadi haram. Dia boleh jatuh haram. Dia boleh jatuh haram. Kalau apa? Kalau dia telah ditukar kepada perkataan yang sabbin wa syatmin. Dia akan menjadi haram kalau dia digunakan untuk mencela dan juga menghina. Cela, hina. Okey, bila guna satu perkataan yang asalnya baik, guna untuk mencela orang, menghina orang, dia jadi haram. Saya bagi contoh mudah lah. Contohnya monyet. Monyet perkataan ni baik tak sebenarnya? Baik tak sebenarnya monyet ni? Monyet ni sebenarnya tak ada masalah pun. Monyet tu haiwan. Ataupun saya sebut yang lebih mudah lah. Babi. Babi boleh tak kita sebut? Dia perkataan dia baik tak sebenarnya? Sebenarnya asalnya khinzir tu baik. Dia haiwan. Dia bukanlah tujuan untuk apa-apa. Tapi disebabkan culture ataupun budaya dekat negara kita satu masa waktu tu, babi ni digunakan sebagai perkataan untuk mencela orang. Mencela orang, mencarutkan orang. Jadi sebab itulah waktu tu perkataan tu tak digunakan lagi dan ditukar kepada khinzir. Walaupun sebenarnya sama sahaja. Dari segi bahasa sama aja. Khinzir tu maksud dia babi dalam bahasa Melayu. Tapi tak boleh nak cakap. Susah nak cakap ni pun susah rasa berat. Sebab kita dah terbiasa dia jadi carutan. Jadi dia tak boleh. Sama juga dengan monyet tadi. Asalnya monyet okey. Tapi bila monyet tu digunakan untuk tujuan mencela orang, terus perkataan monyet tu dia jadi haram secara automatik. Okey, boleh faham point ni? Okey, seterusnya kita pergi pada point yang kedua untuk nombor 5. Inna husnan niyati, sesungguhnya niat yang baik. Okey, niat baik ni, niat. Inna husnan niyati la yubarriru isti'malul haram. Niat yang baik la yubarrir, tidak membenarkan. Niat yang baik tidak boleh membenarkan penggunaan sesuatu yang haram. Jadi bila kita niat baik, kita kata aku niat nak kata babi je pun. Contohnya kan, niat kita baik ni, saya bagi contoh je kat kamu jangan duk buat contoh ni kat orang lain pula. Niat baik, tapi bila benda tu dia menjadi konotasi yang negatif kepada orang lain, dia tetap akan menjadi haram. Jadi tak bolehlah, kena elakkan guna. Kita guna perkataan khinzir tu lebih sopan ataupun dia tidak membawa kepada satu maksud yang buruk. Itu kesan dia. Itu yang kita boleh pelajari daripada ayat Quran ni. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, idza kana li mustalahin muayyanin ma'na khabithin 'inda al-kuffar, jika li mustalahin muayyanin, bagi mustalah perkataan-perkataan tertentu, makna khabithin, memberi maksud yang buruk, indal kuffar, di sisi orang-orang kafir, fala yajuzu ni maksudnya hukum lil muslimin an yastakhdimuhu. Kalaulah satu perkataan tu memberi maksud yang buruk kepada orang kafir, tak boleh seorang muslim untuk guna perkataan tu. Macam kita bagi contoh ayat tadilah. Asalnya bagi orang muslim, ra'ina, maksudnya, ya Rasulullah jagalah kami. Tapi di sisi orang kafir, ra'ina ni maksudnya, bodohnya Muhammad tu. Itu maksud di sisi orang kafir. Jadi orang muslim pun tak boleh guna. Walaupun di sisi orang muslim, itu adalah perkataan yang baik. Nampak tak? Dekat sini, daripada ayat ni, kalau kamu hafal ayat ni betul-betul, kamu akan dapati, subhanallah, ayat ni sangat-sangatlah menggalakkan kita untuk menjaga perkataan kita. Cakap benda baik yang maksud buruk pun tak boleh. Apatah lagi lah kalau memang cakap benda yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Okey. So, kalau ada soalan, ni setakat ni yang tu je dah dulu.